sambutan Maulid Rasul kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, jemput dan dipersilakan. Terima kasih kepada Ustazah Siti Rafiah selaku pengacara majlis pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan penerkanan yang dihormati, guru-guru yang dikasihi, para ibu bapa, seterusnya murid-murid yang cikgu kasihi, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul di alam maya, berkumpul bersua secara Google Meet untuk sama-sama menjayakan program Maulid Rasul pihak sekolah bagi tahun ini. Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada unit co-curriculum dengan kerjasama Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Bahasa Arab kerana telah merancang sehingga menjayakan program sambutan Maulid Rasul pihak sekolah bagi tahun ini. Pada hari ini 23 bulan 10 2021 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal tahun 1443 Hijrah. Kita sama-sama menjayakan sambutan Maulid Rasul pihak sekolah. Para hadirin sekalian, walaupun dalam keadaan negara kita dan negeri kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19, maka sambutan Maulid Rasul pihak sekolah tetap adakan walaupun dalam keadaan serba sederhana. Kalau biasa sebelum ini sambutan yang kita adakan di peringkat sekolah boleh dibuat secara bersemuka, boleh dibuat secara ada perhimpunan, perarakan dan sebagainya. Namun begitu, kita masih lagi boleh mengadakan program Maulid Rasul ini walaupun secara sederhana dengan mengadakan perjumpaan di dalam alam maya ini. Kita tetap adakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan mengikut norma baharu. Para hadirin sekalian, sambutan Maulid Rasul bukan setakat kita mengingati ataupun untuk meraihkan hari kelahiran junjungan Rasulullah SAW, tetapi kita sebagai umat Islam haruslah sentiasa mencontohi, meneladani segala sunnah dan juga peribadi mulia Rasulullah SAW. Dan juga kita mesti mengingati perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW meninggalkan kita semua sunnah-sunnah dan peribadi baginda yang sangat mulia. Baginda semasa kanak-kanak sudah bekerja, iaitu menjadi pengembala kambing. Selepas itu baginda
menjadi seorang ahli perniagaan dan baginda seterusnya menjadi seorang yang menyebarkan agama Islam. Inilah 3 pekerjaan yang besar yang baginda telah lakukan. Sifat-sifat terpuji baginda memang banyak untuk kita contohi. Tidak terbilang. Baginda merupakan seorang yang sangat rajin. Baginda seorang yang sangat amanah. Baginda seorang yang sangat sabar. Baginda mempunyai sifat yang mulia, yang mempunyai tutur kata yang sangat lembut dan sangat terpuji. Kita ambil satu contoh saja, iaitu baginda merupakan seorang yang sangat rajin dalam segala bidang. Jadi bagi kita umat Islam, dan saya nak menyeru kepada anak-anak sekalian, contohilah sifat rajin baginda. Kita sebagai anak-anak murid, kita sebagai yang masih belajar, hendaklah rajin dalam segala aspek. Rajin mengikuti PDPR. Rajin menyiapkan tugasan yang cikgu berikan dan rajin hantar tugasan kepada guru. InsyaAllah dengan kita mengamalkan sifat rajin ini, kita akan menjadi insan yang mulia dan insan yang berjaya. Para hadirin sekalian, pada tahun ini tema sambutan Maulidur Rasul adalah Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Jadi kita bukan setakat menyambut Maulidur Rasul ini untuk memperingati hari kelahiran baginda, tetapi juga kita hendaklah sentiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda. Walaupun baginda telah wafat meninggalkan kita semua, telah 1000 tahun lebih dah baginda wafat. Jadi kita tidak dapat bersua muka, tidak dapat melihat baginda. Tetapi baginda Rasulullah SAW tetap di hati kita, dekat di hati kita. Oleh itu, marilah sesama kita sentiasa berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga sentiasa mengingati perjuangan menyebarkan Islam dan sesamalah kita mengamalkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan kepada kita semua. Untuk itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan sambutan Maulidur Rasul Pekat Sekolah Kebahasaan Daerah Besar bagi tahun 2021. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kepada pengacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Guru Besar di atas ucapan serta perasmian sebentar tadi. Baiklah, di tanah Arab, Guru Melata masyhurnya Mekah dengan gagahnya. 12 Rabiul Awal akhirnya putra menjadi sanjungan serata dunia. Oleh itu, kita sama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Saiful Zurul. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meneruskan acara, minta izin daripada Cikgu Safa untuk saya share skrin untuk ceramah kita pada kali ini. Ya Ustaz, silakan.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Surah Ali Imran ayat 144. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada pengacara majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Dewan Besar secara alamiah pada pagi ini, Ustazah Siti Rafi'ah Siti Said, yang berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dewan Besar Tuan Haji Daniel bin Junu, para pentadbir, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan HEM, penolong kanan co-curriculum, ibu bapa yang turut sama-sama mengimarahkan, menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Dewan Besar kita pada kali ini. Syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Rakan-rakan guru yang turut serta bersama dalam majlis kita pada pagi ini, seterusnya anak-anak didik, murid-murid SK Damsar yang sangat-sangat disayangi oleh kami, guru-guru sekalian. Baik, berdasarkan ayat Al-Quran yang Ustaz baca di permulaan tadi, maksudnya peristiwa ini suatu suasana di Bukit Uhud bila mana berlaku peperangan yang amat dahsyat di Jabal Uhud, dan suasana keadaan tentera Islam dalam keadaan tertekan. Tiba-tiba ketika mana tentera Islam berada di atas Bukit Uhud dan mereka mencari di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu tidak kelihatan. Dan ada seorang Yahudi yang telah melaungkan bahawa Nabi Muhammad telah terbunuh. Nabi Muhammad telah terbunuh. Lalu Umar Al-Khattab telah mengeluarkan kata-kata dengan perasaan yang sangat marah. Barang siapa yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad telah terbunuh, maka aku akan pancung lehernya. Tapi Masya Allah, selepas seketika kelihatan Rasulullah kembali ke kubur dan turunlah ayat ini. Maksudnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Muhammad itu selain daripada seorang rasul sebagaimana diutuskan sebelum baginda rasul-rasul yang terdahulu. Sekiranya baginda wafat ataupun terbunuh, adakah kamu akan berpaling dari akidah Islamiah daripada mentaati Allah? Dan barang siapa yang berpaling daripada hidayah Allah, maka Allah sedikit pun tidak mudarat di atas kelakuannya. Wa sayajzillahu syakirin, dan balasan yang baik, yakni syurga Allah bagi orang-orang yang bersyukur.
para hadirin, ibu bapa, guru-guru, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini kita sekali lagi menyambut ulang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda merupakan satu susuk tubuh badan seorang manusia, bahkan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan semua makhluk-makhluk yang Allah cipta, maka bumi sekalipun, langit, lautan, segala yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda merupakan ciptaan Allah yang paling hebat, yang paling Allah sayangi dan paling bernilai di sisi Allah SWT. Baginda merupakan seorang nabi dan rasul yang telah diutuskan kepada umat manusia ini. Beruntunglah kita, bertuahnya kita pada hari ini kerana kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini kita menyambut ulang tahun kelahiran Nabi. Dikira dari segi tahun Hijriah ialah tahun ini merupakan 1443 Hijriah. 1443 Hijriah. Dan semasa baginda berhijrah ke Madinah setelah 13 tahun menyampaikan dakwah di Makkah, bermakna usia baginda ketika itu 53 tahun. Dan pada tahun ini kita menyambut ulang tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad yang ke 1496 tahun. Walaupun lebih 1400 tahun, hampir 1500 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, bahkan kita tidak pernah melihat susuk tubuh baginda. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang sangat berjasa kepada kita. Kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, orang yang paling rapat dengan kita merupakan ibu bapa kita. Masya Allah. Ibu bapa kita telah mengorbankan harta benda, tenaga, nyawa dan sebagainya untuk kita. Pun begitu, jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar jasa baginda lagi. Buktinya, walaupun ibu bapa kita terlalu sayang kepada kita, tapi di akhirat nanti, masing-masing, yauma yafirrul mar'u min akhih, masing-masing lari, mak lari daripada anak, ayah lari daripada isteri dan anak-anak, kerana di akhirat nanti masing-masing minta tanggungjawab supaya diselamatkan mereka daripada azab Allah di neraka yang begitu dahsyat. Tak mampu untuk kita bayangkan apatah lagi nak masuk dalam itu. Tapi di ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi mencari kita. Dahlah di saat kewafatan baginda ingat kita. Dah, ummati, ummati, ummati. Kalimah terakhir Nabi adalah umat aku, ingat saya kita, Masya Allah. Bahkan di akhirat nanti, Nabi menanti kita. Menanti di mizan, nak bagi syafaat kepada kita. Menanti di mahsyar, nak bagi syafaat. Menanti di sirat, nak bagi syafaat kepada kita. Dan ketika mana Nabi SAW dibangkitkan, bahkan baginda merupakan manusia pertama yang dibangkitkan. Ketika itu Nabi SAW masih lagi bertanya tentang kita. Macam mana tentang umatku? Allahu Akbar. Dan Jibril berkhabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu merupakan insan pertama yang Allah bangkitkan di akhirat ni. Tapi Nabi masih lagi ingat kepada kita. Tanya di mana kita? Umatnya, Masya Allah. Dan satu kisah lagi,
ketika mana Nabi bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi menangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Nabi kata, "Aku rindu kepada saudaraku." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara kamu?" Tak, Nabi kata, "Kamu ialah sahabat aku. Bahkan saudara aku ialah orang yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka mengamalkan sunnah." Jadi, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat sebab kita dibangkitkan, dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, belajar tentang Nabi Muhammad, belajar tentang Islam. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, hidayah kepada kita untuk mencintai Rasulullah, mengamalkan setiap sunnah Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kerana hanya baginda yang dapat menyelamatkan kita daripada azab neraka yang begitu dahsyat. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana moyang Nabi Muhammad iaitu Hashim bin Abdul Manaf. Datuk Nabi Muhammad Abdul Muttalib bin Hashim. Bapa Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib, dan ibu Nabi Muhammad merupakan Aminah binti Wahab. Tengok molek catat kalau boleh, sebab insya-Allah di akhir kuliah Ustaz kita ada 10 soalan. Ustaz akan ambil 2 slot ceramah ni, lepas tu Ustaz ikut selalu dengan 10 soalan. Lepas tu pihak pengacara dan pihak Cikgu Safa akan ambil alih. Jadi perhati molek, sebab selain pada cabutan bertuah, kita ada hadiah istimewa untuk anak-anak yang fokus dengan ceramah pada hari ini. Ada soalan diberikan dan ada hadiah. Masya Allah. Tak bertuah orang yang menyertai kuliah kita pada pagi ini. Dan ibu bapa, kalau ada anak dia masih lagi tidur lagi, tak bangun lagi, gerak-gerak lah. Biar dia bangun. Mudah-mudahan dengan berkat ceramah kita tentang Nabi Muhammad hari ini, boleh menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang berfikir tentang masa depan, berfikir untuk menjadi anak-anak yang baik bila mereka dewasa nanti, insya-Allah. Baik. Bilakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah di subuh hari pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masehi, 40 hari selepas peristiwa tentera bergajah Abraha. Masya-Allah. 50 hari. 50 hari ada dapat kata 40 ni, kita ambil 50 hari. 50 hari selepas peristiwa Abraha Al-Ashram, Raja Yaman yang cuba menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Dekinya Abraha ini dengan tumpuan manusia ke kota Mekah. Dia berasa heret. Kenapa manusia ini berpusu-pusu ke kota Mekah? Oh, rupa-rupanya di sana ada satu Kaabah. Satu Kaabah yang mana orang kita situ dikata kali ini dengan kekuatan tentera bergajah yang dia miliki, gajah dia besar-besar, Masya Allah. Dia mari ikut ada depan. Rumah-rumah dia tepuh habis. Pokok kayu dia patah habis. Ada gapa depan semua dia sapu bersih. Itulah kekuatan tentera bergajah Abraha. Pun begitu akhirnya Allah hancurkan Abraha ini, Allah hinakan dia dengan menghantar burung ababil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah hantar burung ababil, burung pipit, burung kecil. Bawa dengan paruh dia batu halu, yang kaki dia kecil ya. Tapi bila jatuh atas belakang tentera Abraha dan gajah jadi cair macam kena asid. Allahu Akbar. Tak begitu sekali, dan mereka lari dengan keadaan hina dan mereka mati. Masya Allah. Itulah dia balasan Allah kepada orang yang cuba menentang agamanya, menentang menghancurkan Baitillah, Kaabah Baitillahil Haram. Dan
bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, wafat ketika mana baginda masih lagi 4 bulan dalam kandungan ibunya. Maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak yatim yang tidak mempunyai bapa kerana ayahanda baginda telah wafat, telah meninggal ketika baginda masih lagi dalam kandungan. Allahu akbar. Kita alhamdulillah mau ada, ayah ada. Tambah-tambah PDP ni hari-hari boleh duduk dekat mak, dekat ayah. Tak beringat sikit rambut lah. Tapi Nabi SAW lahir dalam keadaan ayah baginda telah pun meninggal dunia. Baik. Peristiwa pelik semasa Tidak Ustaz, ada orang present slide dia punya. Oh, patut pun nampak tak ada slide Ustaz. Beres dah kata. Okey. Lagu mana nampak ke skrin Ustaz ni? Okey. Okey Ustaz present semula. Okey, Ustaz masuk mula dah. Okey. Baik, kita sambung lagi. Sebab ada yang present tadi tak masalah. Tak, belajar. InsyaAllah nanti saya boleh present sedikit. Baik, peristiwa pelik semasa kelahiran Nabi SAW. Nabi ini manusia istimewa, Masya Allah. Dan lahirnya baginda ke dunia ini, Masya Allah, banyak berlaku benda pelik. Dan yang pertama, Iwan Kisra, iaitu istana Raja Parsi, berlaku gegaran dan 14 anjung istana runtuh. Parsi pada masa ini merupakan kerajaan yang kuat yang memerintah dunia. Tapi bila lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, runtuh istana dia. Berlaku gegaran pada malam kelahiran Nabi Muhammad, berlaku gegaran yang amat dahsyat. 14 anjung istana telah runtuh. Dan di ketika itu juga api majusi yang telah dinyalakan, yang disembah beribu tahun, akhirnya terpadam kerana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tasik Sawah berdekatan istana Parsi tertimbun, kambuh Tasik Sawah. Ini petanda-petanda peristiwa pelik yang berlaku bila mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya di ketika itu, di malam itu, Iblis laknatullah merasa resah dan gundah gulana, tidak tenteram dalam hati, rasa rusing sangat-sangat, rasa macam rasa pelik. Lalu beliau telah menyiasat, mula-mula di atas iblis, di atas setan dia dulu, pergi siasat di sebelah timur dan barat dunia ini, timur, barat, utara, selatan, pergi cari tak jumpa. Dia kata ada benda pelik berlaku pada malam ini. Lalu dia pergi siasat sendiri. Bila dia pergi siasat, dia telah mendapati bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, nabi akhir zaman, penutup segala nabi, kekasih Allah, telah lahir ke dunia ini. Jadi rusing selalu dia, Masya Allah, tak ada apa adalah dia kata. Inilah manusia akhir zaman, nabi akhir zaman, kekasih Allah telah lahir ke dunia ini dan akan menghalang kerja-kerja dia untuk menyesatkan manusia daripada siratal mustaqim.
Dan pada malam itu juga terpancar cahaya putih di ufuk timur dan barat. Cahaya putih di ufuk timur dan barat terang Kota Mekah pada masa itu sebagai mukjizat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid sekalian, Aminah ibu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam cahaya keluar daripada jasad beliau, dan semasa Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bondanya Aminah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar dalam keadaan bersinar, ada cahaya matahari dan bulan yang menerangi seluruh Makkah. Allahu akbar. Terang benderang cahaya semasa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkhabaran seorang rahib Yahudi yang berada di Mekah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Yang mana rahib itu beliau membaca kitab yang terdahulu, kitab Nabi Musa alaihi salam, menerangkan tentang ciri-ciri kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar, dia bahasa pelik ni, dia keluar ke kota Mekah, jumpa orang Mekah pada masa tu. Lalu dia tanya orang Mekah, dia kata, adakah seorang bayi dilahirkan di kalangan kamu pada malam ini? Waktu subuh tengah malam lah, dekat subuh. Lalu mereka menjawab, wallahi kami tidak mengetahuinya. Lalu Yahudi itu berkata lagi, Allahu akbar. Apakah hal ini telah melalaikan kamu? Tidak mengapa. Maka perhatikan dan ingatlah baik-baik kataku ini, telah dilahirkan seorang Nabi akhir zaman bagi umat ini pada malam ini. Di antara kedua bahunya terdapat tanda-tanda kerasulan yang terang. Dia kata, dia enggan menyusu selama 2 malam, disebabkan jin ifrit telah memasukkan jari ke mulutnya. Kerana itulah dia tidak mahu menyusu. Lepas pada itu, kaum Quraisy bersurai dan mereka berasa heran terhadap apa yang dinyatakan oleh rahib Yahudi itu tadi. Tidak berapa lama tersebarlah berita bahawa telah lahir seorang bayi dari keturunan Abdullah yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gemparlah seluruh penduduk Mekah dan mereka saling mengingati apa yang dikatakan oleh Yahudi tersebut, dan mereka telah teringat dan saling berkata, adakah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu, dan adakah telah sampai berita tentang bayi ini? Lalu mereka pergi jumpa dengan rahib. Oh ya ke dia, rahib tadi. Rahib itu mari jumpa dengan Aminah ibu Nabi Muhammad yang berada di rumah datuknya Abdul Muttalib pada ketika itu. Minta izin untuk tengok Nabi Muhammad, bayi itu. Bila dia tengok, buka belakang baju Nabi, tengok, Masya Allah. Wallahi, demi Allah, inilah tanda kenabian sebagaimana yang dikhabarkan kepada Bani Israel. Maka bergembiralah bangsa Quraisy dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Demi Allah, kamu akan menjadi kaum yang berpengaruh, di mana syiarnya akan menembusi dunia di ufuk timur dan barat. Masya Allah. Itulah dia peristiwa pelik masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun lebih 1400 tahun, dekat dengan 1500, baginda telah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini kesan ajaran baginda, sunnah yang dibawa oleh baginda sampai kepada kita. Alhamdulillah. Baik, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita sentuh pula berkaitan dengan ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu susu pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada 2 ibu susu. Ibu susu pertama yang bernama Suwaibah al-Islamiyah, hamba perempuan Abu Lahab. Abu Lahab merupakan saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula marah pada Nabi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu ketika mana Nabi berumur 40 tahun.
Suwaibah ini hamba perempuan dia mari royak kepada dia, ya Abu Lahab, kamu telah menerima seorang anak saudara lelaki yang bernama Muhammad. Allah dia suka sangat-sangat, maka dia kata, wahai Suwaibah, aku merdekakan kamu sekiranya kamu beri susu kepada anak saudara aku tu. Masa ni dia tak marah lagi, tapi bila bawa ajaran sebenar, ajaran Islam yang bercanggah dengan ajaran nenek moyang mereka, marah dah lah. Maka Suwaibah al-Islamiyah dimerdekakan dan beliau merupakan ibu susu Nabi yang pertama. Ingat molek lah. Mudah-mudahan kita dapat jawab soalan lepas ni. Pada cepatlah akak tangan nak jawab, akak tangan lepas ni. Kita tengok siapa dia akak dulu, insya-Allah ada rezeki untuk dia. Baik. Ibu susu yang kedua iaitulah Halimatus Sa'diyah. Halimah binti Abu Zuhaib As-Sa'diyah. Suaminya Abu Kibaish. Dan dengan Halimatus Sa'diyah lah lama Nabi menyusu dengannya. Dan dia mari, Halimatus Sa'diyah ni mari nak ambil anak susu dia naik uta kuruh je. Lambat sapa kota Mekah. Bila sapa sana, Allahu Akbar. Kerana uta kuruh lambat sapa, habis dah. Anak orang-orang hok kaya-kaya, hok hebat-hebat ambil kat orang belakang. Tinggallah anak yatim sahaja dah. Orang tak seh, hina anak yatim tak seh, masyarakat tak seh ambil anak yatim. Bila mari-mari Nabi Muhammad ya ada. Lalu dia ambil Nabi Muhammad, masya-Allah berkat Nabi Muhammad itu. Wak naik atas unta dia jadi gemuk, susu penuh, masya-Allah. Susu penuh. Dan lari dia lebih kencang daripada unta-unta terdahulu. Itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dia Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad. Dan ketika bersama Halimatus Sa'diyah berlakunya peristiwa belah nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Bani Sa'ad. Ketika mana Nabi bermain-main dengan saudara susuan dia, dengan sahabat-sahabat dia, budak-budak pada masa itu, tiba-tiba Jibril mari ambil Nabi Muhammad, tidurkan Nabi Muhammad, belah dada Nabi Muhammad, buah dalam bekas daripada air Zamzam, bekas pada mah, cuci bubuk jahit semula. Dia royak kepada mereka ini, royak kepada mak dia, mari kapur pun mari dengan pucak tengok, Allahu Akbar. Nabi Muhammad telah dikembalikan. Dia berasa takut, mak dia berasa takut, mak susu dia berasa takut, ayah dia tu, Abu Kibah pun berasa bimbang, takut-takut benda yang tidak mahu berlaku pada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diserahkan semula kepada bondanya Aminah, sebab bimbang takut sesuatu yang buruk berlaku kepada Nabi Muhammad. Maka kembalilah baginda kepada bondanya yang tercinta. Baik. Kita pergi pula kepada peristiwa semasa remaja. Dah kena sikit-sikit juga sebabnya masa kita terhad dah. Pukul 10 dah. Baik. Ketika baginda semasa remaja, awalnya pekerjaan masa kecil itu baginda semasa dengan Abu Talib, bapa saudara baginda, Nabi bertugas bekerja sebagai pengembala kambing. Biri-biri membantu bapa saudaranya Abu Talib yang ada anak ramai. Kemudian bila berusia remaja, baginda berkongsi perniagaan dengan pemuda Quraisy yang bernama As-Sa'id bin Abi As-Sa'id. Nabi berniaga, kerja Nabi berniaga. Dan ketika berusia 25 tahun, baginda ditawarkan oleh Khadijah binti Khuwailid untuk membawa barang dagangannya ke Syam, dibantu oleh Maisarah. Sebelum itu, baginda pernah dibawa oleh Abu Talib ketika Nabi berusia 12 tahun, dibawa oleh Abu Talib untuk berniaga bersama, dan ketika itu Nabi telah bertemu, kafilah Nabi telah bertemu dengan Buhairah yang mengesan ada awan melindungi kafilah tersebut. Dan
bila dia royak kepada kafilah daging tu, saya nak jumpa dengan semua hak mari pada hari ni. Dia tanya dia, ada dia royak kepada Abu Talib nak jumpa dengan semua ada. Tapi Abu Talib sebab Nabi masa tu kecil lagi, dia bimbang. Bimbang, maka dia tinggal Nabi, tak bawa pergi tempat makan-makan. Dia kata nak jamu makan. Tapi bila dia mari cek-cek, dia kata ada lagi kau tak bawa. Ada, dia kata anak saudara aku. Cek lagi, nak budak lagi. Boleh kau aku nak jumpa? Bila dia pergi tengok, Masya Allah, dia kata inilah Rasulullah, Nabi akhir zaman. Kalau aku ada, aku akan bantu pada masa tu. Maka dia nasihatkan Abu Talib supaya bawa balik Nabi Muhammad. Hidayah milik Allah SWT. Walaupun dengan jelas tanda kenabian ada pada Nabi Muhammad awam memayungi baginda, tapi hidayah milik Allah. Abu Talib akhirnya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Allah nak ayat kepada kita, ayat kepada Nabi, dakwah itu tugas Nabi, bahkan hidayah itu milik Allah SWT, walaupun Nabi sendiri tidak mampu untuk mengislamkan bapa saudaranya, kerana hidayah itu terlalu mahal, bahkan ia milik Allah SWT. Itu juga lah kita, ibu bapa, kalau anak kita royak, terus semaya royak lagi, jangan putus asa. Kita hanya mampu berdoa, mampu berdakwah, bagi nasihat. Mak rumah kau, ustaz lebih-lebih lagi lah, mak rumah pun suruh semaya subuh, Masya Allah. Tak ira kadang-kadang itu. Kena suruh lagi, supaya Allah bagi hidayah, insya-Allah dia akan jadi orang yang beriman. Baik, bila bawa di usia 25 tahun tadi, bila bawa barang perniagaan Khadijah binti Khuwailid balik tu, Masya Allah, laku barang dagangan Nabi Muhammad. Dan Maisarah ni bukan perempuan, ada Maisarah. Awak ingat perempuan tak? Dia lelaki. Maisarah kita, Maisarah agak perempuan tak? Maisarah. Sebab ada tamar putih. Tak ni. Ni Maisarah ni laki-laki. Dia royak kepada Khadijah tentang kemuliaan akhlak Rasulullah, Masya Allah, baiknya, juruhnya, amanahnya. Maka kerana keuntungan yang berlipat ganda dan kejujuran baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan Khadijah binti Khuwailid yang berumur 40 tahun pada masa itu telah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berumur 25 tahun, dan mereka berkahwin, dikurniakan 6 orang cahaya mata. 2 putera dan 4 puteri. Dan Kasim dan Abdullah meninggal semasa kecil. Maka tinggallah 4 puteri lagi dah. Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Ruqayyah. Tu tinggal 4 orang tu. Dan ada orang tanya, apa ustaz, bukankah anak Nabi 7 orang? Tak, anak Nabi kita ada 7 orang. Tak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti Ruqayyah. Adapun Ibrahim itu anak bukan dengan bukan dengan Khadijah, tapi dengan Maria Al-Qibti. Tu sorry. Tapi Ibrahim pun meninggal semasa kecil lagi bila dilahirkan. Baik. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika baginda berusia 40 tahun. Ketika berusia 40 tahun, Nabi SAW telah dilantik menjadi Rasul. Dan ketika itu, baginda sering beruzlah, berkhalwah di Gua Hira untuk beribadat. Dan pada 17 Ramadan, bersamaan 6 Ogos tahun Masihi, datang Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, iaitu ayat pertama hingga 5 surah Al-Alaq. Murid-murid, surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahu akbar. Surah Al-Alaq. Itulah wahyu yang pertama. Cuba kita bayangkan kalau kita berada di situ. Duduk, mari Nabi tengok ada makhluk lembaga pelik mai jatuh daripada atas langit lagi.
Malaikat Jibril dengan rupa yang sebenar. Mari kelama korkak besar dak. Mari siapa depan Nabi Muhammad, peluk Nabi Muhammad. Allah, peluk dengan kemah dak. Kemudian kata, Iqra. Nabi pun dengan keadaan takut. Ma ana biqari. Ma ana biqari. Nak baca lagu mana Nabi kata. Maka Jibril pun ajar Nabi. Nabi pun belajar dengan Jibril. Itulah dia guru Nabi Jibril alaihissalam menerima wahyu yang pertama. Dia takut, balik rumah. Takut sangat-sangat. Maka Khadijah telah bawa Nabi bertemu dengan sepupu dia. Waraqah bin Naufal dan Waraqah royak. Wahai Khadijah, wahai Muhammad. Ini menunjukkan, peristiwa yang berlaku ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Kalau aku ada pada masa itu, aku akan bantu, Masya Allah. Dan lepas 40 hari kemudian, Nabi didatangi lagi oleh Jibril. Dan wahyu yang kedua turun, iaitu ayat 1 hingga 6 surat Al-Muddathir. Wahai orang yang berselimut. Sebab Nabi takut Nabi berselimut. Turun pula ayat yang kedua. Baik. Wafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatun Nabi. Bila mana Nabi telah menyampaikan wahyu selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Di usia 63 tahun, maka tibalah saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin 12 Rabiul Awal juga tahun ke-11 Hijrah bersamaan 8 Jun 932 Masehi. Pada ketika ini maka wafatlah Nabi. Masya-Allah, Nabi meninggalkan kita. Dan antara orang yang tidak dapat menerima kenyataan bahawa Nabi telah meninggal ialah Umar Al-Khattab, kerana sayangnya beliau kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan beliau mengamuk, tidak dapat menerima hakikat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya orang yang boleh berhadapan dengan Umar Al-Khattab ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abu Bakar mari, wahai Umar, sekiranya kamu ini menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Ayat dia, Masya Allah. Dan sekiranya kamu menyembah Allah, maka Allah tetap hidup kekal sampai bila-bila. Jatuh. Pedai tangan Umar, lalu perlu Abu Bakar As-Siddiq. Dia pun dapat menerima kehilangan, kewafatan Habibullah Nabi SAW, Nabi junjungan, yang kita sangat sayangi, yang kita sanggup melakukan apa sahaja untuk mempertahankan maruah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana jasa baginda terhadap kita terlalu besar, lebih besar daripada jasa ibu bapa pada kita. Kalau ibu bapa tu jasa dia kita tak boleh nak balas dah. Apatah lagi jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi sangat berjasa kepada kita. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh terunggul. Nak habis dah ni ceramah ni. Sebelum baginda menjadi rasul, baginda sangat dihormati atas budi dan akhlak mulia baginda, sehingga digelar Al-Amin, kesan peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Bahkan di rumah baginda menjadi bank bagi orang-orang Mekah. Jadi bank. Tak adalah orang paling amanah ialah Muhammad. Di kota Mekah ni orang tanya siapa paling amanah sekali? Muhammad lah. Sehingga orang pergi simpan duit di rumah Nabi Muhammad. Bahkan ketika mana baginda ingin berhijrah, sekali ni harta orang sekian-sekian telah bagi kepada mereka. Sampai gitu sekali. Nabi Muhammad ini dipercayai. Mereka menentang Nabi bila mana Nabi membawa ajaran Islam yang tidak selari dengan ajaran sembahan nenek moyang mereka yang mensyirikkan Allah dengan berhala. Baik. Okey. Murid-murid rahimakumullah. InsyaAllah Ustaz akan berhenti pukul 10.30. Ada 5 minit lagi Ustaz telah peruntukkan untuk soalan.
murid-murid yang ingin menjawab boleh hakik tangan. Tak boleh angkat tangan meminta Ustazah Cikgu Safa atau Ustazah Siti bantu Ustaz dah. Kita cari hak murid-murid yang mula-mula angkat tangan. Minta bantuan lah tu. Okey. Ustaz, Ya. rasanya kita tak dapatlah nak buat angkat tangan tu sebab dia susah sikit. Kita susah. buat macam cabut undi lah. Nama siapa naik, dia cuba jawab. Okey, beres, tak ada masalah. Ustaz serah kepada Ustaz, siapa handle. stop sharing. Oh, soalan nak kena tayang juga Nak kena tayang ni. Macam mana? Sebab Safa nak tu nama tu. Okey, gini. Ustaz gini, Tak Ustaz baca soalan. Ustaz baca soalan. Ustaz tak guna slide soalan dah. Okey, Ustaz stop. Beres. Tak ada masalah, Ustaz stop sharing dah. Okey, Ustaz stop sharing. Okey, Safa ada Safa? Sekejap. Okey, salah. Sekejap. Salah lagi. Okey. Are you ready? Baca soalan dulu ke nama dulu? Nama dululah, soalan tu simple je sebenarnya. Dia boleh Pakai nama fokus dulu. kan? Sebab susah memang ada soalan yang simple saja. Okey, kita spin lah nama siapa naik ya. Okey. Muhammad Ikwan Hakimi ada tak? Muhammad Ikwan Hakimi. Boleh on mic, cakap ada. Kalau tak ada, kita buat pass ke orang lain. Ada tak Muhammad Ikwan Hakimi? On mic, jawab saya ada. Tak ada So kita teruskan Ya, kita Nama teruskan. apa cikgu? Balik. Nama Muhammad- apa cikgu ni? Tu ada dekat skrin, Muhammad Ikwan Ada, Ustaz. Hakimi. Oh, maaf cikgu, saya kat Gija. Dia tak masuk. Mok dia ada. Cari kat orang lain lah, cikgu. Okey, sebab tu tadi ada pesan yang ada pada hari ini sahaja patut daftar. Bukan kita isi semua. Kalau mak saja masuk, nama mak saja patutnya. Saya tak perasan tadi. Okey, tak apa. Kita cuba spin lagi sekali. Lain lah. Okey. Kalau pakai isi belaka tapi tak ada, payah sikit lah kita. Nur Amanina Damia ada? Nur Amanina Damia kalau ada, kita nak teruskan dengan soalan. Soalan mudah ya kan Ustaz? Soalan mudah je. Ada tak Amanina? Nik, tu Nik Nur Damia yang salah. Nur Amanina ada tak? Kalau masuk bersama ibu dan ayah tak apalah, boleh jawab juga. Tak ada juga? So macam mana Ustaz? Kita soalan dulu baru. Ya. Boleh bagi soalan tapi Kalau kita ikut nama ni saya rasa ramai isi tapi tak ada. Okey, soalan, kita bagi soalan ya. Okey, soalan yang pertama. Apakah nama bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Okey, boleh kita teruskanlah jawab. Kita tak payah guna spin lah. Okey, siapa nak jawab on mic? Saya. On mic. Siapa dia? Abdullah bin Abu Muttalib. Okey, bagi Akak tahu tanya siapa, nama Kak? yang menjawab. Siapa yang menjawab? Nik Damia. Nama. Okey, Nik Nur Damia. Mohon AJK ambil nama. Nik Nur Damia. Betul Ustaz jawapan? Ya, tepat sekali jawapannya. Okey, tahniah Nik Nur Damia. Nik Dia Nur berapa ni? Damia. Ni. Apa dia? Pak Ar. Dia berapa ni? Apa? Pak Ar. Okey, tahniah Nik Nadamia. Okey, soalan yang kedua. Sila sebutkan nama ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah Abdul Wahab. Kak tanya dulu. Kita bagi peluang pada orang lain sama. Yang jawab tak jawab dah. Aminah. Okey, awak on mic, awak bagi tahu nama awak dan baru bagi tahu jawapan. Mak Fahim Amsyar. Siti Aminah Abdul Wahab. Yang menjawab tu siapa? Aino Afrina. Orang lain tak apa. Betul. Betul Ustaz? Ya. Siapa berjawab ni? Afrina. Aminah binti Wahab. Wahab. Okey, betul. Tahniah. Ya. Okey. Soalan yang seterusnya payah sikit Ustaz awak lagu tu soalan. Okey. Sebutkan tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tepatlah. 12 Rabiul Awal. Nama dulu. Nur Amalini. Okey, Nur Amalini. Bukan 12 jawapan. Rabiul Awal lagi hari apa, tahun apa lah Ustaz? Ya, dengan jelaslah. 12 Rabiul Awal hari Jumaat, tahun gajah. Salah. 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Isnin. Bersamaan Amsyah. Okey, Amsyah. Bersamaan berapa? Saya dah 21 masih. Bersamaan 20? Bukannya. Dah cakap. Okey. April. Amsyah. Amsyah teruskan Amsyah bagi habis. Amsyah teruskan Amsyah. 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Isnin. Bersama dengan 20 April. 20 April. April. Okey, 571 Masih. Okey, terima kasih Amsyah. Okey. Okey, seterusnya untuk orang lain pula. Okey, sila bersedia. Di usia 63 tahun, baginda telah wafat. Sebutkan tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kak tanya, jawab. Bagi tahu nama, jawab. Awal. 12 Rabiul Awal. Nama. Nik Muhammad Ashraf. Tahun? 1T. Ni Muhammad Ashraf tahun 1T. Okey. Bila tarikh tu? 12 Rabiul Awal. Tahun ke berapa Hijriah? Tahun Ke 11 11 Hijriah. Hijrah. Bersamaan 8 Jun. Merah. 8 Jun
632 Masihi. Okey, bagus. Boleh mak ayah boleh bantu sebab kita bersama ni. Kita ceramah kita bersama. Baik, terima kasih Muhammad Muhaimin. AJK minta catat nama. Baik, seterusnya. Apakah nama Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya Aina Azalia. Aha. Abdul Muttalib. Ya. Sekali lagi nama. Ainu Azalia binti Azhar. tahu berapa? 1T. Okey, boleh jawab. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Betul. Okey. Seterusnya. Tanya tahun 1 tu. Tahun 1 Tania. Baik. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ke-6. Apakah nama ibu susuan pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aina Afrina binti Azhar Suwaibah. Suwaibah al-Islam. Suwaibah al-Islamiyah. Okey, betul. Terima kasih, tahniah. Seterusnya, sebutkan nama ibu susuan kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah bin Zoid. Halimah tu Saidina. Oyak nama. Wafah Syadiah binti Ahmad Zaimi. Wafah Syadiah. Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Okey, betul. Halimatus Sa'diyah. Tanya. Okey. Seterusnya, apakah soalan yang ke-8? Apakah peristiwa yang berlaku di kampung Bani Sa'ad ketika Nabi berusia 4 tahun? Apakah peristiwa yang berlaku di kampung Bani Sa'ad? Bagi tahu nama dan bagi jawapan. Kelas dan jawapan. Apa? Belah dada. Ayat nama dulu. Mama Azran Aidi. Pak Tekun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah dada. Pertama di Kampung Bani. Sa'ad. Okey, terima kasih. Soalan yang ke-8. Ustaz ada 2 soalan lagi dan 2 soalan ni Ustaz nak tuju kepada ibu bapa lah pulaknya. Okey. Sebab nampak untuk anak tu ibu bapa berminat untuk menjawab. Okey, Ustaz. Kini untuk ibu bapa dah. Ibu bapa untuk parent anak-anak kita, 2 soalan untuk ibu bapa. Seringan dah. Ni fokus ibu bapa ni. Baik. Kalau saat ini dan ketika ini, sekarang ni, masa kita duduk tengah ceramah ini, Nabi berada di hadapan kita, gugumik sekali dengan kita. Apakah yang ingin anda ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ibu bapa. Kalau saat ini di ketika ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih hidup, tiba dia mari dekat kita. Apakah yang anda ingin ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ibu bapa. Boleh jawab mana-mana ibu bapa, tak ada masalah. Kita kongsi dalam slide kita ni. Tak apa, jangan malu-malu. Anak beranak kita, keluarga dia besar. Rahmat ke ibu bapa sekali ni? Biar Silakan. Rasanya semua jawapan betul kalau jawab dah. Semua jawapan betul ni. Dia tak ada skema ni. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz Lako. Saya Fahim Ashraf dari Neti tahun 2017.
Wakil berapa? Keluarga saya lah. Kalau saya, misalnya Nabi duduk depan saya ingin menyampaikan, ya, terima kasih kepada Nabi sebab berjual lah untuk menyampaikan agama Islam ni sampai kali ni. Kita boleh rasa nikmat Islam tu. Kalau tak ada Islam ni, lagu mana kita? Terima kasih lah nak ucap. Terima kasih banyak ke Nabi sebab menyampaikan ini agama tu. Gitu tak. Salam dari Binjai. Okey, terima kasih. Tu soalan ke-9 tak? Masya-Allah. Terima kasih kepada Rasulullah sebab bawa Islam untuk kita sehingga hari ini, dan Nabi tidak pernah membenci kita sekalipun kita melakukan kesalahan. Apabila kita ingat kepada baginda, kita ikut sunnah baginda, amalkan ajaran yang dibawa oleh baginda, insya-Allah di akhirat nanti Nabi masih lagi memberi kasih sayangnya kepada kita. Dan soalan yang terakhir, ni untuk Mok lah pula, tadi wakil pok, wakil ayah ni kita minta Mok pula jawab. Ramai Mok tadi wakil ayah dia. Soalan yang terakhir, adakah anda cintakan Rasulullah? Kenapa? Sebab tadi Ustaz dari channel Ustaz Wayak, orang yang berjasa kepada kita lebih pada Mok dan ayah kita ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah atas dunia ni orang yang paling berjasa kepada kita ialah Mok ayah kita, tapi jasa Nabi dunia dan akhirat, memberi kebaikan kepada kita, bahkan berperanan untuk menjadikan kita ini layak untuk masuk syurga. Adakah anda cintakan Rasulullah dan kenapa? Mok seorang dah. Mok pun kakak tak apa belakang lah. Jadi persilakan. Soalan ni tak ada betul salah. Jawab insya-Allah. Dapat markah, dapat betul lah. Dapat hadiah. Dapat hadiah, penting sekali. Dia jawab dapat hadiah, Cikgu Safa kata. Silakan. Adakah anda cintakan Rasulullah? Kenapa? Tu ya. Saya Nur Malina Mati Muhammad. Wakil ibu-ibu lah. Kita nak zahirkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepadanya sentiasa dan bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah lah. Amalina, kenapa bapa kita saya ke Nabi? Bapa. Kenapa tu bapa? Bapa Amalina ni saya ke Nabi ke? Saya, masya-Allah, saya ke Nabi. Apa kita sayang kepada Nabi tu? Kenapa kita sayang kepada Rasulullah? Sebabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Sebab dia kekasih Allah dan dia menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Sehingga kita ini lahir sebagai Islam dan beramal dengan Islam, dan insya-Allah kembali kepada Allah dengan Islam. Okey, terima kasih. Insya-Allah nanti dapat hadiah. Okey, itulah dia. Itu sahaja untuk hari ini tu pun 10.40 dah lebih dah Ustaz. Jadi demikian tadi ceramah Maulidur Rasul peringkat sekolah Pansat Dewan Besar untuk keluarga Dewan Besar. Dan ni dia guna istilah keluarga. Untuk keluarga kita ni semua sekeluarga, masyarakat umat Dewan Besar ini, mudah-mudahan ceramah ringkas tadi sama-sama kita dapat manfaat dan memantapkan lagi rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi, kerana tidak ada satu makhluk pun yang menyayangi kita, wa ibu bapa kita, adik-beradik kita, anak-anak isteri kita melebihi kasih dan sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekian setakat ini ceramah Maulidur Rasul daripada Ustaz. InsyaAllah kita bersama lagi di lain-lain waktu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dikembalikan kepada Ustazah Siti Rafiah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Saiful Azrul di atas ceramah sebentar tadi dan juga kuis yang diberikan kepada semua. Tahniah kepada murid-murid dan ibu bapa yang menjawab. Terima kasih. Okey, kita akan sambung majlis kita dengan selawat. Dipimpin juga oleh Ustaz Saiful Azrul. Boleh Ustaz?
InsyaAllah. Ha. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okay. Boleh buka mic belakang tak? Okay, semua. Rasa macam mana? Ustaz saja on ke semua? Sudahlah. Dia tak jadi itu kau. Kita try semua. Kalau Saya tak rasa sedap, Ustaz sajalah sebab saya saya pernah rasa- hadiri Google Meet lawak ni, dia tak dengar ada hot share tu. betul. Dia kena molek orang lain tutup belakang biar share seorang yang pasal mic. Ya baik. Okay. Kita ikutlah. Okey, lepas lawak mana ada program lagi ke Ati? Ada kan? Kita ada persembahan murid. Okey, baik kita selawat. Betul kan? Kita ada cabutan betul harap masih setia menanti. Di akhir program kita ada cabutan betul. Okey, bersedia ya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك
وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيس حنان بالسرى إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله أعلم. Mustafa, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas pimpinan bacaan selawat sebentar tadi. Baiklah, majlis diteruskan lagi dengan persembahan murid oleh adik Nur Safia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pahit getik perjuangan
wajahmu. Kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambut perjuanganmu walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, tak terjangkau singgih pekertimu, tidak terbalas segala jasamu, tidak tergambar indahnya akhlakmu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada adik Nur Safia. Sedap suara dia tak? Okey, seterusnya kita ke acara kemuncak kita pada hari ini, iaitu cabutan nombor bertuah. Macam mana tu Cikgu Safa? Kita akan guna spin juga, maksudnya nama naik tu kira jadi tak? Kan nak kena check dulu dia ada ke tak dalam ni? Kira nama naik jadi lah. Kira nama naik jadi ya. Okey. Dia tak kira. Debat ni. Okey, nama yang saya ambil semua yang dalam pendaftaran link tadi ya. Nama ibu bapa lah saya letak semua. Nama cikgu? Sekali lah nama ibu bapa dan cikgu. Lihat. Murid tak lah sebab murid tadi kita dalam kuis tadi. Okey, kita spin lah. Jeng 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 jeng. Tu dia naik Suhana Ahmad cikgu ni. Tania. Okey, bila naik saya review dia tak naik lagi sekali. Okey, yang kedua kita ada 10 cabutannya. 12. 12. Okey. Pihak AJK bermurah hati menyediakan 12. Allah, nama cikgu lagi. Tania. Alhamdulillah. Ya. Yang naik nama dia kena seru sikit, kena sahut sikit. Kau cikgu yang ada ni. Dah, ada semua ni. Nur Faizah binti Yusuf. Okey, Tania. Ibu ya ni. Okay, seterusnya. Sikit lagi. Encik Syukri bin Yusuf. Okey, Tania. Yang keberapa dah ni kita? 4 lah. Yang ke-4 Alright. Saya spin je. Ya ke? 4 dah? Harap ada yang mencatat. Kita catat, kita tulis nama kita sih. Tahniah Cikgu Niza. Niza tak boleh, dia pening. Tak boleh, kita remove. Cabutan betul. Rezeki, alhamdulillah. Segar mata. Dah haltar. Habis dah cabutan betul lah. Okey, tahniah Encik Muhammad Safwan bin Syamsuddin. Mana? Ada lagi ke Cik Safwan tu? Kita
Ada kot. Tak apa, dia kira masuk tu. Ada. Alhamdulillah, penceramah kita dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada bahagia penceramah. Tak payah bagi sangat hati penceramah dah. Cik Muhammad Fazil bin Raim, Tania, Ustazah Mazna, Tania. Ada lagi ke? Kita spin je ni. Berapa dah? Lagi 9 dah. Okey, yang ke-10. Lagi 3. Selagi tak naik nama kita, kita tambah. Kita spin, okey. Nur Afni binti Muhammad Ali, Tania. Nanti kita kena hubungi ke macam mana? Nak dapatkan hadiah tu bagi tahu sikit Cikgu Najmiah. Esok lah. Esok dia ambil di sekolah. Jam 9. Okey, boleh ambil di sekolah. Nama pada nama yang naik. Lepas ni kita akan keluarkan balik pun tak apa kan dalam grup ke? Okey. Okey, 2 lagi. Okey, Nur Harshimah, Ibu Nur Harshimah binti Mat Rawi. Ada kata? Ada kita tu. Ada. Okey. Ya, ada. Okey, terakhir ni dah. Terakhir. Tak ada nama saya. Ni nada dah ada. Okey, kita pindah. Tak ada buat apa-apa, nasib. Wah. So macam mana? Okey. Tania sabar. Okey. Thank you. Rezeki. Okey, Habis dah. pada. Okey. Baik. 12. Okey. Tak apalah hak kita beli untuk penceramah dengan tu kita ambil kita lah. Okey, habis dah rasa. Ada. Okey dah. Beda kat hati kan? Last tak ada apa dah kan? Tak ada. Okey. Baik. Demikianlah tadi cabutan nombor berdua tahniah kepada nama yang naik. Wah, alhamdulillah. Baik, majlis kita sampai ke penghujungnya. Pihak majlis mengambil kesempatan untuk menyampaikan jutaan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, ibu bapa, anak-anak yang terlibat menjayakan majlis ini. Pihak majlis juga memohon kemaafan andai ada tersilap kata, tersalah bahasa sepanjang majlis ini berlangsung. Kami akhiri dengan serangkap pantun. Jejaran mengkudu biar kesuma di celah angsana di Kuala Sedeli. Akhir di sini noktah bersama di lain masa bersua kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak tambah ke? Sebelum kita live, kita buka lah kamera je, kita tangkap gambar ramai-ramai. Okey. Macam tak nak masuk. Tak masuk ke tekan. Tadi nak on kamera ni. Buat apa tu? Tak agak apa tak. Dia tunjuk muka. Dia jangan nak tunjuk seleng gitu. Tadi nak on kamera. Baju ni. Tak apa, tunjuk kat tekak. Balik on. Kalau line tak kuat dia memang tak boleh kot tak?
Tak ada boleh dah. Cikgu Dan pakai songkok. Yang pasti pakai gigi tu. Mana cikgu Nimeh ni? Alah, duk gatih ke tu? Cikgu Nimeh tidur. Oh, lecah kau abing je. Latih lagi. Lah duk gatih masa Ika tu. Kamera bunuh. Dah. Okey, on. Nak tangkap gambar ni. 1, 2, 3. Okey, sekali. 1, 2, 3. Alright, dah. Okey, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada orang nak Why you leave? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس